Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Hayati dalam pembelajaran Sains Tahun 4. Untuk kali ini, kita akan sentuh temanya ialah Sains Fizikal di bawah tajuk 5.0 iaitu sifat cahaya. Baiklah, untuk kali ini, Cikgu akan fokus kepada tajuk pembiasan cahaya. Di mana selepas pembelajaran ini, Cikgu harap pemurid semua dapat menyatakan bahawa cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Yang kedua, cikgu harap murid dapat menjelaskan melalui contoh bahawa cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti. Dan yang ketiga, murid boleh memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti. Baiklah murid, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita sebentar lagi. Baiklah murid, kali ini kita akan sentuh di bawah tajuk pembiasan cahaya. Apakah yang murid faham tentang pembiasan cahaya? Okey, di sini cikgu ada nyatakan bahawa pembiasan cahaya ialah perubahan laju cahaya ketika cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza. Apakah itu medium? Medium ini adalah perantaraan di mana cahaya boleh menembusinya. Sama ada kita boleh katakan medium melalui udara, medium air, cecair ataupun medium melalui medium objek. Objek ni mestilah objek yang bersifat lut sinar supaya cahaya dapat tembus. Sekiranya objek tersebut bersifat legap, dah tentu cahaya tidak boleh menembusinya. Iaitulah kita katakan medium, bahan perantaraan yang boleh ditembusi oleh cahaya. Jadi, ini akan menyebabkan cahaya akan bertukar arah iaitu akan membengkok apabila melalui medium yang berlainan. Itu berlainan ketumpatannya. Dia membengkok ataupun dia terpesong. Okey, itu ialah kita katakan sebagai pembiasan cahaya. Baik, cuba murid perhatikan video ini. Okey. Kita letakkan sudu di dalam gelas. Kemudian kita tuangkan air. Cuba perhatikan apa yang berlaku pada sudu ini. Okey. Okey, bagaimanakah ini boleh berlaku? Bagaimanakah, kenapakah batang sudu ini kelihatan bengkok? Okey, kita nampak yang ini berada dalam air besar dan yang ini berada di atas. Okey, permukaan air itu di atasnya. Okey, kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Okey, baiklah. Sudu ini, kalau kamu perhatikan, yang asalnya berada di yang sini. Cikgu tunjukkan. Cikgu pointkan ni. Okey, ini yang asalnya. Okey, apabila cahaya bergerak daripada medium yang lebih tumpat, iaitu daripada medium air, bergerak ke arah medium udara, iaitu ketumpatan yang berbeza, maka kita nampak bahawa sudu ini telah dibengkokkan. Kita nampak sudu ini membengkok. Okey, jadi penjelasannya, cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Okey, cahaya bergerak daripada air ke udara. Air ini ialah keadaan medium yang lebih tumpat, bergerak ke arah mata kita. Mata kita berada di sini. Dia keluar terpesong ke arah udara ni, itu medium yang kurang tumpat. Jadi itu kita nampak sudu ini kelihatan bengkok. Jadi keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Baik, cuba murid perhatikan duit shilling ini. Okey, apa yang berlaku apabila kita menuang air ke dalam duit shilling ini? Dapat perhatikan ya. Okey, kita nampak. Okey, duit shilling ini berada di dasar dan kita tuang air. Okey, kenapa kita nampak duit shilling ini lebih besar?
dan kita nampak imej duit shilling itu berada di permukaan air. Okey, ada jawapan tak? Okey, jom kita tengok. Kenapa kita nampak duit shilling ini berada di permukaan air ataupun berada di atas, bukan di dasar. Baik, sama juga dengan penjelasan tentang sudu tadi, bahawa pergerakan cahaya daripada kawasan air ni, cecair ni, iaitu medium air yang lebih ketumpatan dia, bergerak ke arah mata kita yang berada di bahagian yang ketumpatannya rendah. Jadi kita nampak cahaya itu telah dibiaskan menyebabkan kita nampak duit shilling itu seolah-olah berada di atas. Sama juga dengan rajah ni. Kita nampak dia berada di atas. Tapi sebenarnya duit shilling itu berada di dasar bikar ataupun dasar gelas. Okeylah murid, jom kita buat uji kaji pembiasan cahaya. Murid semua boleh rujuk dalam buku teks sains tahun 4 KSLSR semakan pada muka surat 101, 101. Jadi di sini cikgu menggunakan lampu suluh. Cikgu menggunakan kad lampu suluh ni sebagai sumber cahaya. Kad yang cikgu dah tebuk lubang. Dan juga kita gunakan skrin putih. Kemudian kita nyalakan lampu suluh. Dan lampu suluh ini akan melalui lubang dan terbentuklah jalur cahaya, alur cahaya di permukaan kertas putih ini. Dan kita tandakan itu adalah alur cahaya yang menembusi lubang pada cardboard yang telah kita buat tadi. Okey, perhatikan. Kita labelkan nombor 1. Ini menunjukkan bahawa ini adalah alur cahaya. Okey, kemudian kita akan letakkan botol yang mengandungi air. Cuba perhatikan bagaimanakah keadaan cahaya selepas kita letakkan botol. Jadi sekarang ni cahaya telah melalui dua medium, iaitu daripada medium udara kepada medium air. Jadi ada dua medium di sini. Perhatikan, kita dapati bahawa cahaya telah dipesongkan, telah dibiaskan ke arah lain, ke tempat yang lain. Nampak kita letakkan botol. Cahaya telah terpesong. Cahaya telah terbias. Sekarang kita dah jalankan eksperimen. Jom kita jawab soalan pada muka surat 101. Kamu bolehlah salin soalan dalam buku latihan kamu. Baik, soalan yang pertama. Murid-murid boleh rujuk buku teks ya. Bagaimanakah arah cahaya selepas melalui botol yang berisi air? Kamu dah perhatikan tadi, sebelum berisi air, di manakah kedudukan jalur cahaya, alur cahaya. Kemudian bila kita dah letakkan botol yang berisi air, ke manakah arah jalur cahayanya? Jadi kita boleh katakan bahawa arah cahaya telah terpesong ataupun terbias. Terbias ke arah lain lah. Itu soalan yang pertama. Mari kita tengok soalan yang kedua. Apakah sifat cahaya yang diuji dalam aktiviti ini? Sepanjang penerangan cikgu daripada awal sehinggalah sekarang, kita sedang menguji pembiasan cahaya ataupun cahaya boleh dibiaskan. Dapat. Kita tengok soalan yang ketiga. Baik, berikan satu contoh situasi dalam kehidupan harian kamu yang boleh dikaitkan dengan sifat cahaya seperti di atas. Di sini kamu boleh Google ataupun cari banyak situasi dalam kehidupan harian kita yang boleh kita kaitkan dengan sifat-sifat pembiasan cahaya. Baik, di sini cikgu bagi contoh, salah satu contoh. Kamu nampak tak? Kamu perasan tak? Apabila kamu menaiki kenderaan di kawasan yang panas, cuaca yang panas, kamu nampak seolah-olah di hadapan kamu terdapatnya air. Nampak macam ada air. Tetapi bila kamu sampai di kawasan tersebut, kamu tak nampak pun air. Begitu juga kalau kamu pergi di padang pasir, kamu nampak daripada kejauhan seolah-olah di padang pasir tersebut adanya tasik. Tapi hakikat sebenarnya
tidak ada tasik pun di padang pasir. Baik, ini boleh kita kaitkan dengan logam maya. Ini kamu akan belajar semasa di sekolah menengah. Logam maya ni ibarat seperti imajinasi kamu lah. Okay, imajinasi kamu nampak benda tu seolah-olah wujud. Tapi sebenarnya adalah berlaku akibat pembiasan cahaya. Baik, contoh-contoh yang lain seperti berikut ya. Okey, contoh-contoh yang lain seperti kamu nampak ikan di dalam kolam tu seolah-olah berada di permukaan air. Sebenarnya ikan tersebut masih lagi berada di bawah permukaan air. Kamu juga menggunakan cermin mata apabila sesuatu tulisan terlalu halus, kamu menggunakan cermin mata bagi mereka yang menggunakan cermin mata. Ataupun kita menggunakan kanta pembesar untuk melihat tulisan yang kecil. Dan juga mungkin kamu mengalami situasi di rumah kamu sendiri di mana kamu ada memelihara ikan di dalam akuarium. Okey, kamu nampak ikan tersebut daripada luar seolah ikan tu besar. Okey, besar. Sebenarnya ikan tu berada di dalam kecil. Jadi ini telah berlaku pembiasan cahaya. Itulah antara contoh-contoh yang kamu boleh tuliskan untuk soalan nombor 3. Baiklah, murid boleh rujuk buku teks kamu pada muka surat 102 iaitu tentang pembentukan pelangi. Bagaimanakah pelangi itu boleh terjadi sebenarnya? Okay, biasanya pelangi ini terjadi apabila adanya hujan dan juga adanya cahaya matahari. Okay, bila disebut pasal pelangi, mestilah pelangi ini mempunyai pelbagai warna. Iaitu kita dapati ada 7 warna-warna pelangi. Jom kita tengok bagaimanakah pelangi itu terbentuk. Okey, biasanya pelangi itu terbentuk apabila cahaya matahari memancarkan cahaya semasa ataupun selepas hujan. Okey, apa maksud? Di satu kawasan itu berlakunya hujan, di satu kawasan lagi adanya cahaya matahari. Okey, kita yang berada di kawasan yang tidak hujan akan nampak pelangi itu terbentuk. Bagi mereka yang berada di kawasan yang sedang hujan, dah tentulah mereka tidak nampak sebab mereka dalam keadaan hujan. Okay, bagi kita yang berada di kawasan lain, okay, yang ada cahaya matahari, kita boleh nampak bahawa pelangi itu telah terbentuk di mana titisan-titisan air dan terkena cahaya matahari telah dibiaskan. Jadi terbentuklah warna-warna pelangi. Okey, jom kita jalankan eksperimen untuk melihat pembentukan pelangi. Jadi murid bolehlah menjalankan aktiviti ini di rumah kamu pada waktu tengah hari ataupun apabila adanya cahaya matahari. Kita perlukan sebesen air dan juga sekeping cermin muka lah. Okey, cuba perhatikan. Okey, didapati adanya berbagai warna di sini. Kita dapati di atasnya ada warna merah. Kita nampak macam ada putih-putih. Tak ada macam warna biru. Yang inilah kita katakan bagaimana pelangi ini boleh terbentuk. Okey, setelah menjalankan aktiviti ini, bolehlah murid menjawab soalan pada muka surat 103. Iaitu, apakah fungsi cermin dalam aktiviti ini? Apakah fungsi cermin? Kita menggunakan cermin muka. Okey, fungsi cermin ini adalah untuk memantulkan cahaya matahari. Okey. Apabila cahaya matahari terkena dalam air, cahaya matahari telah melalui satu medium masuk dalam air, kemudian dipantulkan semula oleh cermin daripada udara masuk ke air, daripada air terus pergi kepada udara semula, maka terbentuklah warna-warna pelangi. Jadi cermin itu berfungsi untuk memantulkan semula cahaya matahari. Baik, soalan yang kedua, bagaimanakah cahaya daripada matahari dapat membentuk pelangi? Okey, kita kaitkan semula bagaimana terjadinya pelangi di peringkat awal penerangan cikgu tadi. Okey, iaitu apabila cahaya matahari terkena titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan membentuk pelangi. Dalam situasi kita membuat eksperimen kita tadi, okay, cahaya matahari telah terkena air yang dalam besin.
dan cahaya dibiaskan semula ke dinding tadi melalui cermin yang kita gunakan dalam besin tadi. Jadi telah berlakulah di situ dua prinsip cahaya, iaitu pantulan cahaya dan juga pembiasan cahaya. Okey, ini adalah antara warna-warna pelangi. Okey, ada 7 warna pelangi. Itu kita ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ungu. Bagaimanakah cara memurid untuk mengingat ataupun supaya kamu tak lupa untuk menyusun warna-warna pelangi ini? Jom, kita ada cara untuk mengingat warna-warna pelangi. Okey, di sini kita menggunakan kaedah akronim dia. Itu kita membina ayat. Okey, membina ayat untuk mengingat warna-warna pelangi. Okey, di sini cikgu bagi contohlah. Merah, mael. Jingga, jual. Kuning, kacang. Hijau, hijaulah. Biru, bersama. Indigo, ipin. Ungu, upin. Jadi bergantunglah pada murid sendiri macam mana cara nak ingatnya. Jadi kita menggunakan huruf di pangkal ataupun di awal setiap perkataan warna ni. Okey, ataupun kita nak mengingat mat jenin ke hutan bawa ikan udang. Bergantunglah. Ataupun mat jenin kena halau balik India Utara. Mat tu apa? M. Okey, M ialah merah. Jenin, J jingga. Ke, kuning. Hutan, H hijau. B bawa, biru. I ikan, indigo. U udang, ungu. Okey, guna ini pun boleh. Mael jual kacang hijau bersama ipin, upin. Kamu ingat ayat ini? Kamu ingat perkataan awal dia? Okey, kamu akan dapat menyusun warna-warna pelangi dengan betul. Okey, sekian dulu untuk pembelajaran kita pada kali ini. Jadi cikgu harap pembelajaran kali ini dapat memberi manfaat kepada murid semua. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. You make me